Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقَالَ تَعَالَى أيضا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وأيضا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita di setiap-tiap bidang hidup kita. Oleh kerana dunia hanya sementara dan sebagai persiapan amalan kita untuk berlayar ke hari akhirat yang kekal abadi. Dan juga marilah kita sama-sama menghitung kedudukan kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Adakah kita merasa bahawa segala maksiat ada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah telah membiarkan perkara-perkara itu ataupun berada di dalam masyarakat kita? Jika tidak, maka kita akan disoal dan dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, setiap rasul yang diutuskan supaya membawa berita gembira, setiap rasul membawa untuk hambanya ani'budullah, untuk mensembahkan Allah, wajtanibut taghut, dan kerjanya rasul juga mai wayak kepada kita semoga kita menjauhkan daripada taghut. Taghut di sini iaitu asyayatin ataupun keluarga syaitan. At-taghut berbentuk syirik, berbentuk bid'ah, berbentuk takabbur, berbentuk sihir atau dan sebagainya, itu bentuk at-taghut. Sama ada rasul juga membawa berita gembira, beritanya suka hati, tenang hati, dan juga rasul menizat satu-satu perkara perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambanya tidak ikut, tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, maka rasul juga mai wayak beritanya ngeri ataupun berita yang akan datang untuk Allah nak mengazabkan satu-satu kaum ataupun satu-satu kabilah.
maka di situ yang mana kita telah dengar saat ni, walaqad arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Sidang jemaat yang mulia sekalian, manakala kita menghadapi berita ngeri ataupun berita yang tidak cocok di hati ataupun berita yang takut, maka kita mari dengar pengertiannya bala ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala. Bala bencana adalah sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala pada asal jadinya manusia, sebagai pakaian hidup manusia seperti senang susah, kaya miskin, sakit demam sehat, bahagia duka cita dan sebagainya. Mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mulai daripada rasul-rasul dan para as-sadiqin, oleh kerana mereka itu terus menjalankan hukuman Allah dan mengajakkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di atas bumi ini. Dan juga bala bencana bukan kalimah yang kita mengkeji ataupun mencaci. Di situ kena bala, tak ambil lah, tak boleh. Kita manakala bala bencana itu, kita bukan untuk nak periksa orang tu baik mana dah. Bahkan itu adalah orang panggil kudrat Allah dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada peribadi manusia satu-satu orang, satu-satu keluarga dan masyarakat yang tertentu. Tetapi kita mesti ingat bahawa tiap-tiap perkara yang berlaku itu adalah masyiatillah, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala sebagai ukuran atas ketakwaan iman masing-masing, atau dengan kesalahan, kelalaian, lupanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang mulia sekalian, semua mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak itu adalah tanda kekasihan Allah kepada satu-satu orang, kekasihan Allah kepada keluarga itu, dan kekasihan Allah terhadap masyarakat itu. Dengan sebab mereka berada di atas jalanan al-haq. Kalau mereka tak ada atas duduk ke atas kebenaran, maka Allah lebih kasih daripada, walaupun mereka Allah uji mereka, tapi mereka tegap dengan ketakwaan itu, maka Allah melebihkan kasih dan pahala juga iaitunya menurut imannya masing-masing. Kalau kita iman Allah, Allah waktu Allah. Tapi kalau imannya berat, imannya kuat, Allah waktu ujiannya yang lebih kuat menurut imannya. Dan juga dengan sebab kelalaian, keanggangan tidak menerima perintah Allah Subhanahu wa taala atau memaki terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah bagi Allah Subhanahu wa taala akan menazab dan menurunkan bala supaya mengembalikan mereka itu dan membuat iktibar peringatan bagi mereka ataupun manusia kebelakangan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala juga ada sebab musabab yang Allah Subhanahu wa taala akan menurun bala-bala itu dengan ada sebab, beberapa sebab. Di sini saya sedikit mengkupaskan terhadap sebab-sebab yang Allah menurunkan bala. Yang pertama iaitunya dakwah Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh masyarakat
seperti Nabi Nuh dulu, yang mana Nabi Nuh ajaknya 950 tahun dakwahnya manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masyarakat Nuh tidak menurutkan Nuh, bahkan isteri dia sendiri pun tak turut Nuh juga. Maka di situ manakala orang panggil tak terimanya al-haq, tak terimanya kebenaran yang rasulnya bawa kepada dia, maka Allah berhak menurunkan azab bagi kaumnya satu-satu kaum itu. Yang kedua, kebaikan tak dapat mengatasi di dalam masyarakat, iaitunya benda hak baik tidak boleh buat satu dalam satu-satu tempat tu. Maka kita kena ingat juga bahawa apabila masyarakat kita duduk dengan maksiat, duduk dengan yang orang panggil benda yang tak baik ataupun tak molek, maka Allah berhak juga menurunkan azab ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat itu. Yang tiga pula, melepaskan kezaliman, kemaksiatan, al-munkaran ataupun benda-benda mungkar lebih banyak berajalela di dalam masyarakat itu. Kita lepas belalah benda maksiat berada di dalam masyarakat dengan tidak kata apa-apa pun, maka di situ bertambah banyaknya maksiat, di situ Allah berhak juga menurunkan orang panggil azab ataupun bala bencana ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencuai dan mengejek-ngejekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pakar apa kain kelubung, orang tak pakar fashion learning, ataupun pakar apa menutup aurat, orang pakar tak pakar learning, kita mengejek hukuman Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berhak menurunkan azab Allah Subhanahu wa taala di masyarakat itu. Tidak peduli terhadap para anak yatim dan orang-orang miskin. Juga apabila kita tak padu kepada orang anak yatim, orang miskin, lepas kepada anak miskin duk ikut ataupun orang anak yatim kita lepas cala, maka di situ juga Allah berhak menurunkan azabnya. Maka seterusnya, banyak dengan syirik-syirik di dalam masyarakat itu, bid'ah khurafat dalam masyarakat itu. Seterusnya, tidak bersatu padu di dalam masyarakat atas benarnya kebajikan. Dalam masyarakat tu tak sip padu dengan benda baik, tak sip sokong benda baik. Manakala di situ sebaliknya, iaitu kita ni dalam masyarakat tu sokong benda jahat, lalu tu di situ berhak juga Allah menurunkan ujian ataupun bala bencana. Seterusnya, ketua yang cuai di dalam kewajipan terhadap masyarakat, iaitu paling pemimpin-pemimpin yang tidak peduli di dalam masyarakat. Ada benda maksiat, ia tak padu, ia tak kata. Di situ berhak juga, bukan sekadar pemimpin, bahkan orang-orang yang boleh kata tu je kena kata. Apabila guru kita tak molek, kita boleh royak. Itu lebih baik daripada kita menanti azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Baik kita nasihat dulu. Di situ ia panggil sebab musabab sedikit yang saya kupas. Manakala matlamat bala bencana Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, bukan Allah buat turun semata-mata nak buat turun, tapi ia ada cut mumai dia, ada cut maya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Tuhan tanya dak aku jadi mung ni, aku tak sok atasmu ni, bukanlah. Aku nak panggil kelik pula mu esok. Satu hari pula aku nak paling kelik, iaitu mati esok. Nak sok ada di dalam kubur esok. Maka yang mana masalah ataupun matlamat yang Allah berikan bala bencana itu, yang satu untuk membeza bahawa yang manakah yang sebenar dan yang manakah yang palsu ataupun al-batil. Yang kedua pula, untuk meningkatkan derajat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di setiap lapisan kerja hidup manusia, iaitu apabila turun ujian, Allah nak akak di masyarakat itu jadi tinggi ataupun kuat,
di sisi Allah, iaitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya untuk yukaffiru az-zunub, iaitu Allah sanggup apabila waktu ada ujian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sanggup nak hapus dosa dia. Walaupun orang tu jadi orang panggil tepat tu tak kira tua muda ataupun budak baik, kanak-kanak orang tina, maka Allah nak sanggup nak hapuskan dosa Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat itu ataupun terhadap keluarga itu yang tertentu. Di atas Allah menghapuskan dosa-dosa kita daripada kesalahan yang telah dibuat ataupun satu-satu peribadi ataupun keluarga ataupun masyarakat itu, bahkan dengan kecuaian di dalam tidaknya menasihat ataupun membiarkan kemaksiatan berrajalela di dalam masyarakat, tidak berani mengatasi atas perkara-perkara maksiat itu. Yang seterusnya menghidupkan nasihat al-amru bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar di dalam masyarakat, satu-satu keluarga ataupun masyarakat juga wajib juga kita kena mesti hidup kalimah nasihat, iaitu benda tu tak molek, benda ni molek, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oleh itu di dalam suasana yang kita lihat bala ujian Allah Subhanahu wa taala di sana di sini, kita mesti mengambilkan pengajaran bahawa ujian Allah Subhanahu wa taala akibatnya bukan sekadar khas bagi sesiapa sahaja, tetapi ghalib dan umumnya meliputi semua manusia di dalam masyarakat itu. Maka akhir ini sebagai contoh dan iktibar mengambil pengajaran bagi kita yang lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar untuk diri saya dan semua ahli Jumaat yang mulia sekalian, maka dengan satu-satu ujian ini boleh membaharukan iman kita serta mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita berada di jalan yang sebenar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan termasuknya firman Allah taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Astaghfirullah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله والله أعلم.